Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, bersama Cikgu Azmi lagi pada malam ini dalam bengkel santai matematik SPM online. Jadi untuk malam ini kita akan berbincang fokus kepada satu topik yang boleh dikatakan mencabar juga, tapi tidaklah sesukar yang kita jangkakan. Topik itu adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu modul ubah. Topik ini ada di tingkatan 4. Okey, dan kita akan fokus untuk malam ini. Topik yang dibawakan ini adalah fungsi dan juga persamaan kuadratik dalam satu modul ubah. Cuma malam ini kita akan fokus kepada kertas 1. Kalau ikutkan sebenarnya ikut pattern SPM, untuk bab kuadratik ni dia akan keluar 2. Sama ada di kertas 1 dan juga di kertas 2. Tapi untuk malam ini kita fokus terlebih dahulu. Ada 6 soalan dan saya juga telah bekalkan bahan bengkel bersama-sama link yang saya dah berikan. Jadi murid-murid boleh download dan juga boleh print out lah, ataupun nak salin juga pun boleh. Soalan yang diberikan ada 6 soalan saja dan kita akan cuba tengoklah bagaimana gaya persembahan soalan itu. Apakah tips yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapat membantu anda membuat persediaan. Sebab kita sekarang ni sedang masuk bulan 8. Kita harus memberi tumpuan untuk persiapan kita menghadapi SPM. Dia tidak boleh tunggu selepas percubaan. Kita harus bermula pada sekarang. Pelajaran cemerlang, dia akan mulakan langkah untuk kecemerlangan itu. Persediaan rapi yang harus dia lakukan adalah bermula daripada sekarang. Jadi insya-Allah pada malam ini bersama Cikgu Azmi kita akan merungkaikan topik itu insya-Allah bersama. Dan jangan lupa kepada rakan-rakan ataupun murid-murid yang mungkin daripada sekolah lain, boleh tuliskan nama penuh anda, dan nama sekolah di ruang komen, sama ada di FB Live ataupun di Google Meet. Okey? Baik, kita mulakan insya-Allah. Baik. Untuk soalan ini, sekejap fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu modul ubah ini. Okey, biasanya dalam SPM, kalau dulu KBSM lah dia akan keluar dalam 2 soalan. 2 soalan dalam kertas 1. Kertas 2, 1 soalan. Okey, nak menunjukkan bahawa betapa popularnya topik ini dalam SPM. Dan juga saya menjangkakan untuk KSSM, okey, kita akan juga berdepan dengan situasi yang sama, iaitu ada soalan yang akan ditanya dalam kertas 1 dan juga kertas 2 melibatkan fungsi dan persamaan kuadratik ini. Jadi untuk itu kita fokus kepada kertas 1 terlebih dahulu untuk malam ini. Terima kasih kepada yang dah tuliskan nama dan juga nama sekolah di ruang komen. Okey, kita harap kita dapat berkenalan lepas ni insya-Allah. Baik, soalan pertama. Rajah 11 menunjukkan sebuah graf y sama dengan x kuasa 2 tambah k. Okey, pada suatu satah ke atas. Okey, bila kita berbicara ataupun kita memfokus kepada topik ini, dia satu benda yang sangat popular lah, yang anda harus mahir dan anda harus ingat, ialah bentuk am kuadratik. Bentuk am kuadratik mesti ingat. Apakah fungsi A, apakah fungsi B, apakah fungsi C. Baik, kita tengok Kalau kita buat record dulu. Sebelum kita jawab, kita record dulu Baik. Bila sebut kuadratik, dia ada melibatkan persamaan, iaitu y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk am. Bentuk am kuadratik. Okey? Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Itu kalau persamaan. Tapi kalau awak jumpa dia dalam bentuk graf, dalam bentuk graf, dia akan bertukar menjadi fx. Sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Bezanya apa? Bezanya untuk yang atas ni, yang y ni, digunakan untuk persamaan kuadratik. Tapi kalau yang ada fx itu digunakan melibatkan fungsi kuadratik. Sebab itu anda jangan pelik sekiranya anda dapat lihat di paksi xy ni. Kan kat sini kan paksi y ni paksi x kan. Biasanya kadang-kadang awak jumpa dekat sini, dia akan tulis sebagai fx, bukan y, tapi fx. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa ni, y dengan fx itu adalah benda yang sama. Y dengan fx itu adalah benda yang sama. Yang ni, y dengan fx itu adalah benda yang sama. Cuma gaya persembahan tu berbeza. Kalau dia y, maksudnya dia hanya persamaan biasalah, kuadratik yang biasa.
Tapi kalau melibatkan fx, dia melibatkan graf fungsi. Okey, tapi hakikat dia nilai A, B, C tu sama. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu juga nilai A ni apa. Nilai A ni untuk bentuk graf. Bentuk graf tu. Kalau nilai A tu positif, kan? Nilai A tu positif, graf akan jadi graf apa? Siapa tahu? Kawan-kawan di Google Meet. Kalau nilai A tu positif, bentuk graf jadi bentuk apa? Siapa boleh share? Bentuk senyum. Bentuk senyum. Okey, bentuk senyum macam mana? Macam ni lah ataupun kita panggil dia bentuk huruf U lah, seakan-akan huruf U. Ada orang digunakan simbol huruf U, ada orang gunakan bentuk senyum. Terpulang pada masing-masing. Yang penting anda boleh ingat lah. Itu kalau A tu A tu positif. Kalau A tu negatif, bentuk dalam bentuk graf yang macam ni lah, U terbalik ataupun bentuk masam. Okey, jadi A tu menentukan bentuk graf dulu. Pertama. Kedua, nilai B ni akan menentukan paksi simetri. Paksi simetri tak? Kalau kita buatkan lengkung macam ni, kalau kita potong tengah kan, kan tengah tu, yang tengah tu kan paksi simetri. Maksudnya saiz sebelah kiri dengan sebelah kanan sama besar. Paksi simetri, dia potong tengah. Itu untuk nilai B. Manakala nilai C pula adalah untuk siapa tahu? Apakah maksud nilai C dalam bentuk am? Siapa boleh share? Tak tahu? Tak ingat? Ya, pintasan? Cantik. Pintasan Y. Okey. Maksudnya graf yang melengkung itu, yang kita panggil graf kuadratik itu, kat mana tempat yang dia memintas ataupun memotong pada paksi Y, itulah C. Pintasan Y. Okey. Kalau garis tu memotong pada paksi X, dipanggil pintasan X. Boleh yang tu kita faham. Jadi ini recall balik macam mana kita nak ingat konsep untuk fungsi ataupun persamaan kuadratik. Baik, kita pergi soalan yang pertama tadi ni. Okey, dia dah bagi dah dia punya persamaan. Okey, iaitu dia bagi Y sama dengan X kuasa 2 tambah K. Okey, jadi kita ingat balik, kita bentuk am kita kan, kita ada macam ni kan, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dan dia bagi tahulah nilai A tu adalah ni kan, ni satu sini satu. Walaupun kita nampak itu ada X saja, tapi dia ada perkali dia, iaitu 1. Tetapi kebiasaannya 1 tu tidak ditulis. Okey, fokus kepada ni. Yang K ni, yang K ni kan, yang K ni dia adalah mewakili pintasan Y, C itu. Okey, manakala persamaan yang atas ni, yang ini tadi ni, dia tidak ada nilai BX, tak ada. Dia cuma ada nilai AX kuasa 2 dan juga C saja. Jadi jangan terkejut pula, kenapa tak ada bentuk am, ada 3 kan? Biasanya ada kes yang ada 3 sebutan tu, AX kuasa 2, ada BX, ada C. Ada kes kuadratik di mana tak ada BX tu. Okey, jadi yang ada dekat persamaan ni yang ada cuma adalah AX kuasa 2 dengan C saja, iaitu C ni adalah pintasan Y. Okey, maka dekat situ, dalam rajah yang kat sini, lengkung ni, cuba perhatikan graf itu ada tak memotong pada paksi Y, dan berapakah kedudukan dia ataupun titik dia. Siapa boleh bagi tahu? Dalam graf yang melengkung yang ni kan, ini dia ada memotong dekat paksi Y. Ada tak? Nampak tak? Kan? Dia memotong kat mana? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Tak tahu? Kosong negatif 25. Baik. Dia memotong dekat paksi Y pada kedudukan negatif 25. Ni kan, kita nampak ni kan? Okey, itu adalah pintasan Y. Maka kita dah dapatlah dia punya persamaan, iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tolak 25. Sebab C tu kita dah dapat dah. Nilai C tu kan pintasan Y, so kita ganti je lah. Maka kita dah dapat dah, iaitu X kuasa 2 tolak 25. Okey, jadi bila kita dah dapat pintasan Y tu, iaitu C tu negatif 25, ini sekaligus telah menjawab, iaitu nilai K kita yang kita cari adalah, nilai K yang kita cari adalah bersamaan dengan negatif 25. Selesai tu perkara. Boleh sebab K itu adalah pintasan Y.
Okey, baik. Mungkin ada yang tanya, macam mana saya tahu K tu pintasan Y? Baik. Nilai K tu kat sini Nilai K tu dia seorang-seorang tau. Tengok Ini kan Y sama dengan X kuasa 2 tambah K kan. Okey, kalau saya ambil yang ini X kuasa 2 ni, X kuasa 2 ni kan. Ini untuk kumpulan A ni. Ini untuk nilai A. Ni X kuasa 2. BX tak ada lah. Dalam kes yang ni tak ada BX. BX tak ada. Yang ada huruf yang seorang-seorang ni, dia solo. Jadi kalau huruf tu solo, dia biasanya mewakili nombor yang tak ada huruf. Nombor je. Itulah pintasan Y. Maka kita akan anggap bahawa K tu adalah sama dengan C. K tu adalah C. Okey? Sebab biasanya kalau pintasan Y ni, dia tak ada huruf. Dia nombor je. Okey? Baik. Kemudian kita dah selesai yang tu, nak cari nilai apa lagi? Dia punya nilai H. Okey, baik. Kita dah ada dah yang ni kan, X kuasa 2 ni. Okey, X kuasa 2 ni kan. Nilai H pula, nilai H tu kita tengok sini. Nilai H tu adalah dia memotong pada paksi apa ni? Siapa tahu? Nilai H tu mewakili dia memotong pada paksi X kan? Okey. Bila paksi X kan, maka kita akan gantikan X kuasa 2 ni dengan H. Maka kita buat Y. Ni dah selesai. Ni dah selesai. Okey, kita buat balik Y. Guna pen lain. Hitam. Kita buat balik Y sama dengan X kuasa. Okey. Kali ni kita gantikan X tu dengan H. H kuasa 2 tolak 25. Sama tadi. Saya cuma gantikan X kuasa 2 tu dengan H kuasa 2. Okey? Sebab dekat sini, dekat paksi X ni, dia letak H. Maka kita letakkan H tu. Ganti nilai. Kalau letak Z, letak Z lah. Okey? So, sekarang untuk mencari nilai H itu, pertama sekali pada kedudukan H tu, tengok pada kedudukan H ni, paras H ni, kan? Okey, kedudukan pada paksi Y adalah paras kosong. Betul tak? Cuba tengok balik Saya ulang balik Cuba fokus pada ni. Yang H ni kan. H ni kan. Titik H tu pada paksi X. Tapi kalau kita tengok pada kedudukan paksi Y, dia berada pada paras kosong, betul tak? Ni kan. Nampak? Bila paras H tu, dia berada pada nilai kosong. Maka sebab itu kita Y ni kita gantikan dengan kosong. Okey. Lepas tu kita teruskan sama dengan H kuasa 2 tolak 25. Okey. Jadi apa nak buat? Kita pindahkan 25 tu, negatif 25 tu ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi positif 25 sama dengan H kuasa 2. Okey. Baik, seterusnya apa nak buat? Kuasa 2 ni, kuasa 2 ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri menjadi punca kuasa. Jadi punca kuasa 25 sama dengan H. Okey. So nilai tu kita dapatkan menggunakan kalkulator, dan sebenarnya untuk melibatkan graf fungsi kuadratik ni, bila kita punca kuasa 2, kita akan dapat dua nilai. Okey, kita mesti dapat dua nilai. Jadi untuk itu, bila punca kuasa 2 25, kita akan dapat H bersamaan tambah tolak 5. Maksud dia apa? Maksud dia nilai H tu ada dua nilai lah. Satu positif 5, satu lagi negatif 5. Okey. Sama juga kalau anda buat contohnya punca cos 2 4. Ni akan dapat tambah tolak 2. Satu positif 2, satu lagi negatif 2. Okey. Kenapa ada macam tu? Kenapa ada dua nilai? Sebab dalam graf fungsi kuadratik macam ni, cuba tengok ini kan. Tengok graf fungsi yang saya lukis ni, saya cuba lukis balik ini kan. Yang ni kan, lengkung ni. Lengkung ni kan dia memotong dua tempat pada paksi X. Satu dekat sini. Satu lagi kat sini. Kan dua tempat. Jadi bila macam tu kita akan nampak satu tempat tu positif, satu lagi adalah negatif. Okey, sebab itu kita nampak bila kita buat punca kuasa 2, kita akan dapat dua nilai. Satu positif, satu lagi negatif. Okey. Baik Sekarang kita nak pilih mana tu jawapan kita. Kita nak pilih positif 5 atau negatif 5. Baik, tengok balik dekat rajah. Dekat rajah ni kedudukan H itu berada di sini, di sebelah kiri. Okey. Manakala di sebelah kanan ni tak ada huruf apa kan. H tu sebelah kiri kan. Jadi sebelah kiri tu adalah kawasan negatif.
Maka sebab itu kita ambil negatif 5. Negatif 5 ni kita ambil. Manakala yang positif 5 ni kita tak ambil. Sebab tak ada dalam soalan. Dalam soalan tu, dalam rajah tu, kedudukan H tu, tengok kedudukan H tu berada di sebelah kiri pada paksi X tu kan. Dia dalam kedudukan negatif. Sebab tu yang layak untuk H itu adalah negatif 5. Maka jawapan kita adalah H negatif 5, K negatif 25. Jawapan dia adalah B. Dapat Boleh? Boleh. Baik, kita buka soalan. Boleh Okey, kalau boleh alhamdulillah kita proceed kepada soalan kedua. Okey, saya bagi masa kejap. Mungkin ada kawan-kawan nak catat kan. Okay, InsyaAllah nanti video ni saya akan post dalam kita punya grup Telegram Baik, pelajar saya, murid-murid sekolah agama Repah, mungkin boleh tolong sharekan link grup Telegram dekat ruang komen. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan kita di sekolah lain boleh join nanti Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan kedua saya nak padam yang ni sikit, nak guna kawasan. Okey. Baik, soalan yang kedua. Okey. Rajah 10 menunjukkan graf pada suatu satah kates ni. Okey, dia dah siap dah lukis, dah siap dia punya nilai X dan juga pintasan Y. Nyatakan persamaan bagi graf itu. Persamaan dia nak persamaan. Dia dah bagi dah persamaan, dia suruh pilih je. Okey, yang pertama, apa cara nak pilih? Pertama, okey, tengok. Siapa nak salin ni. Step pertama ialah kita kena tentukan bentuk graf dulu. Okey, bentuk graf ni bentuk apa? Bentuk dia adalah bentuk graf ni, bentuk graf adalah masam U terbalik. Okey, maka nilai X itu ataupun AX itu adalah negatif. Maka AX kuasa 2 itu nilainya negatif. Okey, maka dalam bentuk arm kuadratik, iaitu Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Bila nilai A itu adalah negatif, maknanya graf itu akan jadi U terbalik ataupun bentuk masam. Okey, dalam jawapan A, B, C, D tu, manakah dua jawapan yang kita akan potong? Kita akan buang. Kita ada 4 jawapan, kita akan buang 2. Sebab automatik pertama dia dah out dah. Sebab dalam graf ni, dalam soalan ni graf dia bentuk masam kan. Maksudnya nilai A ni adalah mestilah negatif. Jadi untuk itu kita akan potong A, betul? Sebab A itu nilai AX dia adalah positif. Sepatutnya untuk yang ni graf dia mestilah senyum kan. Sama juga C ni. C ni AX dia positif. Patutnya graf dia mestilah senyum. Maka sebab itu kita boleh potong awal-awal. A dengan C ni out. Okey, tinggal B dengan D. Okey, baik, step yang kedua. Dah tentu bentuk graf. Kita tengok pintasan dia. Pintasan Y. Jadi pintasan Y dia tengok pada nilai ni lah. Kedudukan pada paksi Y. Ni 4 ni kan. Itulah pintasan Y dia. Maka kita akan tulis sebagai 4. Okey. Jadi dalam antara B dengan D tu, pintasan Y dia 4 adalah D lah kan. Jadi kita pilih lah, jawapan kita adalah D. Sebab dia punya C tu 4. C tu mewakili pintasan Y. Pintasan Y dekat sini adalah 4. Okey. Kalau dia negatif 4 dekat bawah lah. Tapi dia positif 4 dekat atas. Okey. Dah dapat jawapan. Selesai. Senang kan? Boleh Itu untuk soalan nombor 2. Ada nak tanya silakan. Kalau nak tanya. Saya lupa nak tengok kat FB Saya tak dapat tengok dekat FB untuk ruang komen. Tak apalah Okey, boleh tinggalkan ruang mungkin nak bertanya segan, anda boleh type soalan di ruang komen. Okey, insya-Allah kalau saya baca nanti saya akan boleh cuba jawab. Kita pergi soalan yang ketiga. Kita ada 6 soalan ini. Rajah 8 menunjukkan graf bagi fx sama dengan 3 tambah x 5 tolak x. Okey, dalam kes ni kita ada 2 cara. Okey, yang pertama adalah
Dia kata nyatakan persamaan bagi paksi simetri. Dia nak persamaan paksi simetri. Baik, yang pertama adalah sini. Kita tahu dah bentuk arm dia x y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c kan. Jadi bila kita sebut paksi simetri, dia fokus kepada b. Itu menentukan paksi simetri. Okey, sekarang apa nak buat? Okey. Jadi dia dah bagi. Ini kaedah pertama Ini dia dah bagi dah, iaitu fx sama dengan 3 tambah x kurungan 5 tolak x kan. Okey, kaedah pertama anda boleh kembangkan macam biasalah. Kita kembangkan. Saya buat proper sikit mungkin ada yang tak ingat, kita nak kembangkan ni kan. Proper sikit kita buat fx sama dengan 3 tambah x 5 tolak x. Kaedah kembangan ialah jangan lupa kita boleh guna anak panah. Apa juga cikgu awak ajar lah, tak kisah 3 darab dengan 5 kan. Lepas tu 3 akan jumpa dengan x. Okey, 3 kali 5 adalah 15. Lepas tu 3 darab dengan negatif x dapat negatif 3. Teruskan. Pen lain pula, biru. Lepas tu x pula jumpa dengan 5. Lepas tu x jumpa dengan x. X darab 5 dapat positif 5x. Lepas tu x darab negatif x dapat negatif x kuasa 2. Okey. Positif x darab negatif x dapat negatif x kuasa 2. Okey, baik. Kalau saya macam ni, saya lebih suka susun balik lah. Saya lebih suka letakkan x kuasa 2 tu di depan. Jadi susun balik negatif x kuasa 2. Yang ni boleh kita pemudahkan. Kenapa tak ada x tadi? Tadi? Oh, ni ada x tadi Kan tadi x ya. Okey. 3 kali 5 kan 15, betul? 3 kali x, negatif 3x ni. Saya tertinggal. 3x. Negatif 3x tertinggal 3x. Biasalah, biasanya memang careless kat situ Okey, jadi apa nak buat? Kita selesaikan tadi ni, yang tengah ni boleh selesaikan, iaitu negatif 3x tambah 5x, kita akan dapat positif 2x. Okey, last kali tambah dengan 15. Ini yang telah dipermudahkan. Okey, baik. Perhatikan di tengah-tengah ni, yang kedudukan bx ni kan, ialah positif 2 kan. Okey. Jadi apa nak kena buat? Kita buat x sama dengan, ini untuk paksi simetri persamaan paksi simetri. X sama dengan nilai 2 ni kan, 2 ni kan, 2 kita bahagi dengan 2. Baik, kenapa pula bagi 2? Sebab bila sebut paksi simetri kan kita bagi 2 macam ni contoh ini kan graf dia macam ni kan, macam ni. Tak cantik pula macam ni lah, kita buat normal macam ni. Ini kan, bila paksi simetri kan dia potong tengah kan, potong tengah kan. Bila potong tengah maksudnya kita bagi 2, kita bahagi 2. Sebab tu kita bagi 2 sini. Tulis sini bagi 2 sebab paksi simetri. Sebab paksi simetri bagi 2. Okey, jadi bila x 2 bagi 2, kita akan dapat x sama dengan 1. Okey, maka jawapan kita adalah B, x sama dengan 1. Okey, boleh itu cara untuk dapatkan dia punya persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri ni memang simple macam tu je, memang x sama dengan 1 je. Sebab cuba tengok ini yang saya buat ni, yang putus ni adalah persamaan tu. Okey, x sama dengan 1. Nama dia persamaan paksi simetri. Memang x saja. Okey, sebab dia potong tengah macam ni. Dia potong tengah kan, menegak. Jadi x lah. X saja Dekat mana kedudukan dia potong? Kalau dekat 2, x sama dengan 2. Kalau kedudukan dia dekat negatif 4, x sama dengan negatif 4. Jadi itulah bentuk persamaan paksi simetri. Macam tu. Anda boleh tengok balik buku nota ataupun buku teks. Kita 4 kalau ada, cuba tengok balik. Okey, bentuk paksi ataupun persamaan paksi simetri. Okey, baik, cara kedua. Cara kedua kita tengok yang mungkin boleh kita guna juga, iaitu tadi ini B kan. B iaitu kita ambil tadi persamaan dia dah bagi kan. Ini sini sebut kat sini iaitu f x sama dengan 3 tambah x kurungan 5 tolak x kan. Kita ambil terus je. Jadi kita buat
3 tambah X sama dengan kosong. Satu lagi kita buat 5 tolak X sama dengan kosong. Lepas tu kita pindahkan lah 3 ni, pindahkan ke sebelah kanan, akan dapat X sama dengan negatif 3. Yang satu lagi ni, okey, yang ini kita pindahkan X itu, oleh kerana dia negatif ni kan, ini kan X tu negatif kan, negatif ni saya jadikan dia positif, saya pindahkan X tu sebelah kanan. Okey, maka sini akan jadi 5, sebelah kanan akan jadi positif X. Maksudnya kita dapat dua nilai lah, satu positif 5, satu lagi negatif 3. Tambahkan dua nombor tu, 5 tambah kan, tambah negatif 3 kan, kita boleh ringkaskan lah, jadi 5 tolak 3. Okey, bahagi dengan 2, kita akan dapat sini 5 tolak 3, 2 lah, 2 bahagi 2 sama dengan 1 pun sama lah, kita akan dapat jawapan dia X sama dengan 1. So, dua kaedah terpulang, anda nak pilih mana yang lebih sesuai untuk anda. Okey, yang penting kita faham dan kita boleh jawab. Kena ingat, dalam ketah satu ni kita harus cepat, sebab masa diberikan 1 jam setengah kan, jadi kita harus buat dengan pantas, tapi kalau boleh biar tepat lah. Okey, baik, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Saya buka soalan sebelum kita pergi ke soalan keempat. Boleh clear? Okey, kalau tak ada soalan, saya pergi soalan keempat. Okey, antara berikut, graf manakah menunjukkan graf bagi Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2? Okey, dia dah bagi 4. Kali ni dia bagi 4 jawapan. Dia suruh tentukan yang manakah memenuhi persamaan yang diberikan, iaitu Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2. Jadi apa nak kena buat? Bila dibagi Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2, jangan lupa yang pertama sekali tentukan bentuk graf. Daripada persamaan tu dibagi tu, bentuk graf dia macam mana? Tengok, sengaja dia letak X kuasa 2 kat belakang. Dia letak belakang ke tengah ke tak kisah, yang penting tahu dia punya perkali tu. Tengok, saya highlightkan yang ini adalah X kuasa 2, negatif X kuasa 2. Itu mewakili AX kan. Siapa yang mungkin lupa kan, bentuk am kita Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Yang ni AX kuasa 2 tu. Okey, jadi kat sini dia punya X kuasa 2 tu nilai dia adalah negatif. Maka graf dia adalah bentuk masam. Bentuk graf adalah bentuk masam macam ni. Jadi bila dah tahu bentuk graf masam, kita akan buang dua graf yang bentuk senyum. Maka A kita potong, B pun kita potong, tinggal C dengan D. Okey, sebab kita nak cari bentuk graf yang masam je. Jangan minum air. Bismillah. Okey, sekarang dah tahu dah bentuk graf dia masam. Langkah yang kedua ialah kita kena tengok pintasan dia. Pintasan Y. Pintasan Y. Okey, dalam soalan ni, inilah 9 ni kan. Ni ni 9 ni adalah menunjukkan benda pintasan Y. Jadi 9. Bila tengok dalam jawapan tu, dua-dua memang 9. Positif lah tu kan. Jadi masih lagi tak dapat tentukan, sebab pintasan Y dia seri, sama. C pun 9, D pun 9, dia punya pintasan Y. Kita kena tengok yang ketiga pula. Baik, yang ketiga apa nak kena buat? Tengok dia punya punca. Punca persamaan. Punca persamaan Kita tulis sini punca persamaan. Punca persamaan ni yang mana? Tu yang nilai X tu. Kan? Yang ni satu. Sekejap saya highlightkan je Yang ini, bagi mungkin yang dah lupa, punca persamaan adalah yang ni. Yang memotong paksi X ni punca. Satu. Ni punca. Yang tu punca. Mana-mana garisan yang memotong paksi X dipanggil punca. Okey? Okey, sekarang bila dah pintasan Y dah seri, sama kan? Kita kena tengok punca pula. InsyaAllah punca kita akan dapat perbezaan dia. Okey, punca nak buat macam mana? Baik. Persamaan kita bagi kan, iaitu Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2. Saya betulkan balik. Tolak X kuasa 2. Okey, macam biasalah, kita gantikan Y itu kosong.
Kenapa gantikan Y kosong? Tengok pada cuba tengok cuba tengok yang saya highlightkan sekali lagi ni. Yang ni kan, titik ni berada pada kedudukan Y itu kosong, betul tak? Ni pun sama, kedudukan dia Y kosong. Paras titik tu bila berada kat situ, tanda star tu, paras tu pada kedudukan Y itu kosong, kan? Y itu kosong. Ni kan Y9, ini kan Y9. Ni mungkin Y8, Y7, Y6, Y5. Paras ni kan Y kosong. Sebab tu saya letakkan Y kosong. Okey? Baik. Sekarang teruskan kosong sama dengan 9 tolak X kuasa 2. So apa nak kena buat? Kita pindahkan X kuasa 2 tu sebelah kanan. Sebab dia negatif kan? Yang ni negatif. Saya pindahkan dia sebelah kanan, dia akan jadi positif. Maka X kuasa 2 sama dengan 9. Baik, kita teruskan apa nak buat? Pindahkan kuasa 2 tu, pindahkan kuasa 2 ini ke sebelah kanan. Yang ni, kuasa 2 ni pindahkan dia ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa. Maka X sama dengan punca kuasa 2 9. Jangan lupa, bila melibatkan fungsi kuadratik mesti ada dua nilai. Maka kita akan dapat X sama dengan tambah tolak 9. Maknanya apa? Maknanya kita akan dapat punca 2. 1X sama dengan positif 9. Satu lagi, X sama dengan negatif 9. Jadi manakah jawapan kita? Astagfirullah, 9 pula. 3 kan? 3 kan? Nasib baik. Nasib baik. Baik. 3 bukan 9. Alamak, nasib baik korang tegur Okey, baik. Punca kuasa 2 9 adalah 3 kan? Saya pun kadang lupa pula Okey, cuai. Baik, jadi jawapan kita adalah X sama dengan positif 3, satu lagi negatif 3. Okey? Maka jawapan yang ada adalah yang tepat adalah D. Okey? Di mana ni adalah punca dia, 1 negatif 3 ni kan. Satu lagi positif 3 ni. Dan pindasan Y dia 9. Bagi itu adalah memenuhi persamaan yang diberi. Boleh Okey, baik, ada soalan? Kita ada lagi 2 soalan nak dijawab. Boleh setakat ni? Boleh follow Boleh. Okey baik. Saya harap topik ni bukanlah menjadi topik yang susah. Okey, kita buat bengkel ni nak memudahkan anda tau. InsyaAllah nanti kalau kita buat bengkel lagi, kita akan buat bengkel lagi insyaAllah. Paling kurang kita akan dapat pastikan anda tahu nak jawab. Okey, ada banyak topik ni. Banyak topik yang kita nak cover. Topik form 3 lagi nak kena cover, index kan, kata sama linear, macam-macam. Banyak topik yang akan ditanya dalam ketah satu. Tak apa, kita pergi perlahan-lahan. Kita akan pergi step by step. Okey, lagi 2 soalan. Okey, soalan kelima. Rajah sebelah menunjukkan graf fungsi bagi suatu fungsi kuadratik. Okey, dia bagi rajah. Dia bagi H kat sini. Dan dia bagi, ini apa ni? Ni adalah persamaan paksi simetri. Macam mana saya tahu persamaan paksi simetri? Dia ada betul-betul ni. Dan dia betul-betul tu potong tengah. Itu maknanya dia adalah garis paksi simetri. Ini persamaan dia. Ini dipanggil persamaan paksi simetri. Boleh? Okey, sekarang. Nampak ni kan? Ni fx kan, nampak? Fx kan? Selalu kita jumpa situ y kan? Kali ni kita jumpa fx. Jadi jangan terkejut fx tu adalah sama nilai dengan y. Okey, baik. Okey, apa nak kena buat? Baik, langkah pertama. Dia dah bagi dah paksi simetri tu 3. 3 ni kan? Dia suruh cari nilai h. Diberi x sama dengan 3 adalah paksi simetri. Cari nilai h. Jadi kita dah tahu dah x tu sama dengan 3. Betulkan jawab. X sama dengan 3. Okey, maka kita ambil 2 punca dari tu. Punca bagi x pertama tadi ni 1 kan? Satu lagi ni 2. Ada 2 punca bagi x tu kan? Kita tambahkan 2 nilai tu. Jadi apa nak buat? Negatif 2 tambah h. Masih ingat tak tadi kita dah bincang bila paksi simetri kita bagi 2, betul tak? Kita bahagi 2 kan, sebab kan paksi simetri kan tengah. Paksi simetri kan tengah. Jadi dia bagi 2 kan? Kita bagi 2 lah. Kita bahagi dengan 2. Okey, sama dengan 3. Kenapa 3? Ni 3. Sebab persamaan tu dia dah bagi. Persamaan paksi simetri dia dah bagi dah. Letaklah 3 kat situ. Okey, nak letak 3 sebelah kiri pun boleh. Mana-mana tak kisah. Ada yang suka macam ni. Ada suka 3 sebelah kiri, yang ni sebelah kanan pun boleh, tak ada masalah. Ikutlah kesesuaian masing-masing Sama saja Okey, apa nak kena buat? Kita ni basic
kita punya operasi kan, 2 ni akan bergerak dululah. Dia akan bergerak ke sebelah kanan, jadi darab sebab dia bahagi kan. Maka negatif 2 tambah H sama dengan 3 darab 2 dapat 6 kan. So sini negatif 2 tambah H sama dengan 6. Lepas tu apa nak buat? Selesaikan. H 6 stay sebelah kanan, negatif 2 ni akan bergerak pindah ke sebelah kanan, bertukar simbol menjadi positif 2. Maka H sama dengan 8. Okey, maka jawapan kita yang kita cari adalah D, 8. Boleh? Ada soalan nak tanya? Silakan kalau nak bertanya. Ada tak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, alhamdulillah kita teruskan soalan terakhir. Boleh tak apa, kalau mungkin agak perlahan, anda boleh tengok balik rakaman video ni. Nanti saya akan share dalam grup Telegram. Sekali lagi saya minta murid-murid di sekolah saya untuk sharekan link grup Telegram itu dalam, sama ada di Google Meet ataupun di FB Live, supaya rakan-rakan yang sebelum ni tak ikuti kita punya perkembangan, dia boleh join grup itu dan dia boleh ikutilah, dan saya akan sendkan video itu pada grup itu. Baik, kita pergi soalan terakhir. Rajah 12 menunjukkan graf bagi 2 fungsi. Ada 2 fungsi kuadratik yang dilukis pada paksi yang sama. Okey. Nyatakan satu nilai yang mungkin bagi A. Baik. Jadi 2 graf tu. Tengok yang pertama saya gunakan warna hijau. Yang ini dekat luar, dia luar sikit. Ni hijau ni luar sikit . Dia berkongsi pintasan yang sama. Pintasan Y 5. Pintasan Y dia 5. Satu lagi graf warna biru, dia kecil sikit. Ni dalam ni. Dia kecil sikit tapi dia berkongsi pintasan Y yang sama. Yang tu nampak? Okey Hijau tu bukaan dia besar, yang biru tu kecil sikit. Nampak kan? Okey. Dan dia bagi untuk yang hijau tu persamaan dia ni. Biru pula. Hijau lah. Untuk yang lengkung hijau tu, yang besar tu kan, dia dah bagi persamaan, iaitu Y sama dengan AX kuasa 2 tambah 5. Itu persamaan bagi lengkung hijau yang besar tu. Manakala bagi lengkung biru, dia bagi Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 5. Okey? Dia bagi dah persamaan. So, dia nak tahu apakah nilai dalam 4 jawapan tu kat bawah tu, apakah nilai yang mungkin bagi A. Baik, kat sini kita kena tahu satu benda. Okey, yang tak ingat, kali ni beringat lah. Okey, kita tahu dah bahawa yang hijau tu kan, yang hijau tu lebih besar bukaan dia, lebih besar lengkung tu, bukaan tu, daripada yang biru. Okey, baik. Kalau kita tengok nota, kita ada Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Okey, baik. Saya tulis ni Semakin ini kalau bagi yang tak ingat lah, semakin kecil nilai kadang saya guna pen ni dia sikit. Nilai A, semakin kecil nilai A, semakin lebar ataupun besar. Semakin lebar lengkuk graf fungsi. Fungsi kuadratik atau sebaliknya. Bukan atau, ni dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Semakin kecil nilai A tu, makin kecil kan, semakin lebar lengkuk tu. Kalau besar, dia kecil. Kalau kecil, dia besar, dia lebar. Okey Cuma dalam kes ini, abaikan simbol negatif. Okey, kita abaikan simbol negatif. Kita anggap negatif tak ada. Negatif kat situ kan, kita nampak negatif kan, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6 kan, kan negatif. Negatif tu hanya untuk menunjukkan graf itu bentuk U terbalik ataupun bentuk masam. Itu je. Kalau dia positif, bentuk graf dia senyum lah. Kalau dia negatif, bentuk graf dia masam. Jadi nilai negatif tu kita abaikan. Sebab nilai negatif tu hanya nak menunjukkan graf itu bentuk masam saja. Okey, sekarang ni kita tengok
Kalau dah biru ni kan, kalau dah biru ni, yang biru ni kan, nilai AX itu 3 kan. 3 kan. Dan yang hijau pula lebih besar. Hijau tu lebih besar pula daripada yang biru. Kalau ikut ayat tadi ni, dia kata semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Maknanya nilai bagi AX tu, yang ni kan, okey, mestilah lebih kecil daripada 3. Jadi dalam jawapan tu, baik, ada pun yang jawab kan. Jadi dalam pilihan jawapan, manakah yang lebih kecil daripada 3? Tentulah 2. Nilai yang paling kecil, lebih kecil daripada 2 dalam senarai itu adalah 2. Dalam kes ini kita akan pilih A, negatif 2. Okey, sekali lagi saya ulang, abaikan negatif itu kerana negatif itu hanyalah untuk menunjukkan bentuk graf sahaja. Kalau negatif maknanya graf tu bentuk masam. Itu je. Kita kena ambil nilai tu, kita anggap positif lah. Jadi pertarungan di antara 3 dan juga 2. Dekat sini maksudnya bila nilai tu A tu 3, lengkung graf dia besar ni je. Okey. Dan ada pula 2. Kalau AX tu kuasa 2 kan, ni jadi 2x kuasa 2, maka graf dia lagi besar. Nampak? Okey, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk dia tu. Okey, semakin besar nilai A, semakin kecil dia punya lengkung graf. Yang ini, benda ni kena ingat. Konsep tu kena ingat. Ada dalam buku teks setiap tempat. Tak ingat tak apa, boleh buat nota sekarang, jangan risau untuk ulang kaji. Supaya kita faham, bila kita ulang kaji balik kita boleh ingat. Kenapa kita guna konsep ini? Sebab inilah nota dia. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk, dan semakin besar nilai A, semakin kecil lengkuk dia. Itu adalah bentuk dalam bentuk graf fungsi kuadratik. Dan sekali lagi saya ulang, simbol negatif tu kita abaikan kerana simbol negatif tu hanya menunjukkan graf tu bentuk U terbalik atau bentuk masam saja. Itu saja. Baik, ada soalan nak tanya? Ada tak nak bertanya setakat ni? 6 soalan dah kita dah bentang. 6 soalan ni pelbagai gaya. Okey, ada yang dia bagi graf kan, ada yang dia bagi ayat dia, lepas tu graf tu dekat jawapan. Jadi ada 6 gaya persembahan soalan dalam ketah hatu. Diharapkan anda dapat gambaran. Sebenarnya banyak lagi bentuk graf tu, banyak lagi bentuk soalan dalam SPM. Tapi sekurang-kurangnya dalam 6 pattern soalan ni anda dapat gambaran bahawa macam mana nak jawab soalan fungsi kuadratik ni. Dia akan menawarkan 2 soalan biasanya dalam ketah hatu. 2 soalan 2 markah lah kan. Jadi kita tak nak jadikan topik ini sebagai killer. Benda ni senang je kan. Daripada soalan pertama, soalan 6 tadi, taklah sangat kan. Tak ada guna kalkulator pun, betul tak? Tak ada guna kalkulator kan. Dan ada juga dalam bab ini, dalam topik ini, hanya kita tengok dah tahu jawapan. Nampak tak kan? Jadi saya nak bagi tahu bahawa topik ni antara topik yang senang, mudah. Boleh buat, insya-Allah. Saya yakin boleh buat, dengan syarat anda kena faham konsep tadi tu. Okey, kena tahu nilai A tu untuk apa, B untuk apa, C untuk apa. InsyaAllah saya yakin anda boleh jawab soalan ini 2 markah, boleh skor. Okey, dan jangan kita set dalam mindset kita topik ini susah. InsyaAllah boleh membantu anda, sebab kita ada banyak lagi topik lain yang kita rasa mungkin susah. Okey, jadi kalau tak ada soalan saya ucap terima kasih. Cuma sikit je saya nak beri inilah, nak minta jasa baik anda untuk komen. Sekejap saya akan kongsikan link ini dalam grup nanti. Jadi link tu nanti anda boleh nyatakan komen anda. Okey, sekejap saya nyatakan komen anda untuk banking pada malam ini. Okey, jadi saya akan sharekan jap link tu jap Mana link tadi ni? Okey, copy link. Okey, pergi dekat Google Meet tadi ni. Okey, dekat Google Meet saya tengah pastekan jap. Jangan lupa bagi yang tadi dah menyertai, jangan lupa tuliskan nama penuh dan juga nama sekolah untuk kita buat rekod. Okey, saya dah sharekan satu link dekat ruang komen di Google Meet. Anda boleh klik link tu nanti dia akan keluarkan paparan macam ni sekejap saya nak tunjuk sekejap. Okey, saya gunakan Padlet ni untuk, ni namanya Padlet untuk buat ruang komen. Bila awak tekan link itu, dia akan keluar macam ni. Okey, jadi anda akan cuba klik sini, ada butang tambah ni kan. Okey ni tambah ni kan.
Mana tadi? Oh, tak keluar pula. Ni. Mana tadi? Oh, ni. Yang ni. Mana ni? Tak ada anak panah pula. Okey, tak apalah. Boleh nampak anak panah tu Ada anak panah tu kan? Anak panah ni tekan bukan anak panah pula. Simbol tambah kat bawah ni, tekan simbol tambah tu. Lepas tu dia akan keluar. Sekejap, macam ni pula. Sekejap dia akan keluar macam ni. Mana benda dah tadi? Sekejap hilang pula. Okey, tekan tambah tu nanti dia akan keluar satu paparan. Sekejap macam ni. Bentar mana gambar tadi ni? Okey ni. Siapa yang nak cuba tekan, boleh cuba tekan link tu. Kita nak keluar pula. Tak apalah. Okey, tapi awak cubalah nanti boleh tekan link tu nanti. Dekat paparan tu nanti anda tekan simbol tambah. Nanti anda boleh letakkan komen anda di situ apakah yang anda dapat daripada bengkel pada malam ini. Okey, anda boleh explore lah. Okey, terima kasih atas kesudian anda untuk join bengkel kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi akan datang. Jadi harapan saya mudah-mudahan perkongsian pada malam ini dapat memberikan anda suntikan semangat pada permulaan untuk terus mengorak langkah dan jangan rasa gundah gulana kerana walaupun SPM semakin hampir, tapi kita buat persiapan secara konsisten, insya-Allah saya yakin anda boleh berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua di FB Live dan juga di Google Meet, dan jumpa lagi pada sesi akan datang. Stay safe at home dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih semua Okey, sama terima kasih. Okey, terima kasih semua Okey, sama.